SPRM telah charge Muhyiddin Yassin kerana beberapa kesalahan. Satu dari kesalahan itu ialah memberi tax exemption status kepada Yayasan Al-Bukhari. Yayasan Al-Bukhari ini ialah yayasan yang terlibat dengan Islamic Charity Activities, kegiatan yang melibatkan Islam. Jadi Muhyiddin dikatakan terima rasuah dan telah memberi status tersebut kepada Yayasan Al-Bukhari. Ini satu kesilapan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Oleh kerana ini telah menimbulkan banyak tanda soal, questions, yang sekarang ni Pakatan Harapan menghadapi masalah untuk jawab. Ini macam kes Anwar buat report polis pada tahun 1998, 1998. Dia buat report polis yang dia difitnah, dan apabila polis siasat, polis mendapati yang bukan fitnah, memang benar. Jadi polis ambil tindakan bukan terhadap orang yang dikatakan fitnah Anwar, tapi mengambil tindakan terhadap Anwar kerana perkara tu tidak fitnah, memang betul berlaku. So this is the danger kalau you buat police report ataupun you ambil tindakan terhadap seseorang atau sesuatu isu, mungkin benda tu backfire. Dan kes ni, kes Yayasan Al-Bukhari ni, oleh kerana mereka telah tangkap dan charge Muhyiddin dan tuduh Muhyiddin terlibat rasuah tentang isu tax exemption status Yayasan Al-Bukhari, maka benda ni sudah jadi hot potato bagi Pakatan Harapan. Muhyiddin Yassin mempertahankan diri dia dengan kata dia tidak terima rasuah, which biasalah. Dan isu tax exemption status ni yang Muhyiddin dikatakan meluluskan oleh kerana rasuah, sekarang Muhyiddin telah timbulkan yang dia tidak lulus. Memang betul, ada satu surat permohonan dihantar kepada Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, tapi Muhyiddin tak lulus permohonan untuk tax exemption. Muhyiddin hantar surat tu kepada Menteri Kewangan yang semasa tu Tengku Zafrul, dan serah benda ni untuk Tengku Zafrul menguruskan. Isu dia yang Anwar bangkit di Parlimen hari ini, Anwar bohong. Dia ada dua cara bohong. Satu cara ni kita putar fakta. Macam saya pakai baju putih, saya cakap saya pakai baju biru misalnya, atau baju hitam. Itu bohong. Dan satu lagi cara pembohongan ialah kita menyorok fakta. Misalnya kita menjadi saksi dan dia kita kata saya nampak orang tersebut berdiri di luar rumah. Kita tak cerita sebenar. Sebenarnya sepatutnya kita kata saya lihat orang tersebut bersama dua orang lagi yang memegang pisau berdiri di luar rumah. So those two statements tu, statement pertama boleh dianggap sebagai pembohongan. You hide the facts ataupun you tidak beri the full facts tentang kes tersebut. So sekarang ni Anwar dia berdiri dekat Parlimen dan dia kata Menteri Kewangan dan Perdana Menteri tidak ada kuasa untuk membatalkan atau untuk memberi tax exemption status. Ini bukan kuasa Perdana Menteri dan bukan kuasa Menteri Kewangan pun. Ini kuasa jabatan berkenaan, jabatan yang handle kes-kes seperti tax exemption. So dengan Anwar berkata Menteri Kewangan atau Perdana Menteri tidak ada kuasa, Anwar nak cuba cover Lim Guan Eng. Sebab Muhyiddin kata, tuduhan Muhyiddin ialah Lim Guan Eng yang batalkan tax exemption status semasa Pakatan Harapan ambil alih sebagai kerajaan tahun 2018. Jadi Muhyiddin ni cuma suruh pihak berkenaan kaji. Istilah yang Muhyiddin guna di atas surat tu, sila kaji dan tengok apa yang sepatut dibuat. That's all. Sebab Perdana Menteri macam-macam surat terima, dia tidak boleh ambil tindakan atas semua. Dia cuma buat nota hantar ke pihak berkenaan. Ini untuk department ni, ini untuk ministry tu dan sebagainya. Taklah Perdana Menteri terima surat buang dalam tong sampah, dia kena forward kepada pihak berkenaan dengan whatever nota. So dia kata sila kaji dan consider lah benda ni apa sepatut dibuat. So sekarang dia kata Muhyiddin sebagai Perdana Menteri meluluskan status tax exemption Yayasan Al-Bukhari dan telah terima rasuah dari Yayasan Al-Bukhari, dari Syed Mokhtar Al-Bukhari. Tapi Anwar kata di Parlimen ini bukan kuasa Menteri Kewangan atau kuasa Perdana Menteri. Dalam usaha Anwar nak mempertahankan Lim Guan Eng, tapi Muhyiddin pula dituduh salah guna kuasa untuk meluluskan. So ini sudah ada satu contradiction. Bermaknanya Menteri Kewangan dan Perdana Menteri ada kuasa ke tidak untuk meluluskan. Isu dia, adakah Muhyiddin ni salah guna kuasa meluluskan tax exemption di mana mereka sepatutnya sebagai Perdana Menteri tidak ada kuasa. So ini Anwar tidak jawab. Misalnya, okey, Yayasan Al-Bukhari sudah ada tax exemption sebelum Pakatan Harapan ambil alih sebagai kerajaan pada tahun 2018. So kalau sekiranya Yayasan Al-Bukhari ini sudah ada tax exemption, siapa lulus? Perdana Menteri yang mana? Kerajaan yang mana? Siapa Menteri Kewangan semasa itu? Adakah tax exemption status ni dilulus pada semasa Mahathir Perdana Menteri? Atau Abdullah Badawi? Atau Najib Tun Razak? Which Prime Minister, which Finance Minister memberi tax exemption status tu kepada Yayasan Al-Bukhari? Dan semasa Pakatan Harapan ambil alih sebagai kerajaan dan Lim Guan Eng dilantik sebagai Menteri Kewangan,
betul ke tidak Yayasan Al-Bukhari itu sudah mempunyai tax exemption status? Dan betul atau tidak apabila Pakatan Harapan ambil alih, tax exemption status tu di-cancel, dibatal? Siapa yang membatalkannya? Adakah Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ataupun Menteri Kewangan Lim Guan Eng ataupun pandai-pandai jabatan berkenaan tanpa pengetahuan Menteri Kewangan ataupun Perdana Menteri, officer tersebut pandai-pandai dia cancel tax exemption status dan tidak melibatkan Menteri Kewangan atau Perdana Menteri? Sebab gambaran yang diberi oleh Anwar, Lim Guan Eng tidak terlibat di dalam usaha cancel tax exemption. So, tapi Anwar tidak cerita adakah tax exemption tu diberi atau tidak sebelum Pakatan ambil alih. Jadi Anwar bercakap ni hanya tentang Lim Guan Eng tak ada kuasa nak buat benda tu. So, kalau Lim Guan Eng tak ada kuasa nak buat benda tu untuk cancel tax exemption, siapa yang buat? Who was the one? Dan Anwar tak cerita betul ke tidak tax exemption status tu sudah ada sebelum Pakatan ambil alih tahun 2018, sudah ada dan diberi dah berpuluh tahun. Semasa bila? Semasa Mahathir, semasa Abdul Badawi, semasa Najib. Siapa Menteri Kewangan semasa itu? Anwar tidak bagi tahu Parlimen. Dia cuba menafi yang kerja ni kerja Lim Guan Eng. So, first of all, was there tax exemption status sebelum Pakatan ambil alih? Ada ke tidak? Anwar tak cakap. Dan betul ke tidak benda tu dibatal di bawah Perdana Menteri Mahathir dan Menteri Kewangan Lim Guan Eng? Anwar tidak cakap. So this is the issue now yang telah bangkit, tapi Anwar tidak menjawab semua isu ni. Dia cuma menafi, dia tolong cover, kata Lim Guan Eng tidak bersalah, ini bukan kerja Lim Guan Eng. Kalau bukan kerja Lim Guan Eng, walaupun Lim Guan Eng semasa itu Menteri Kewangan, kalau bukan kuasa Lim Guan Eng, bukan kerja Lim Guan Eng, kerja siapa? Siapa yang buat? Siapa yang membatalkan status tax exemption? Dan sebab apa mereka batal? Adakah Perdana Menteri yang meluluskan tax exemption atau Menteri Kewangan sebelum tu yang meluluskan tax exemption ni melakukan kesalahan? Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang mana satu? Ini kena jawab. Dan mereka tidak nafi yang Yayasan Al-Bukhari itu memang sudah ada tax exemption lama sebelum Pakatan ambil alih dan kemudian dibatal. Tapi siapa yang boleh dikatakan salah memberi tax exemption dan kerana apa Kerajaan Pakatan Harapan rasa perlu dibatal? So, mungkin diorang ni dah sedar yang walaupun diorang kata okey, Muhyiddin ni salah guna kuasa, Muhyiddin terima rasuah, tapi banyak lagi soalan. Dan adakah maksud Kerajaan Pakatan Harapan sekarang yang dulu masa tahun 2018 mereka juga, tapi adakah Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan berasa yang tidak wajar Yayasan Al-Bukhari ni diberi tax exemption? Dan kerana apa? Adakah charity work Yayasan Al-Bukhari melibatkan Islam ni melanggar dasar kerajaan? Jadi tidak sepatut mereka diberi tax exemption sebab kerja charity mereka ni melibatkan Islam. Kerajaan tidak mahu beri tax exemption yang melibatkan aktiviti atau kegiatan Islam. So, yalah, sekarang ni mereka rasa mereka telah perangkap Muhyiddin Yassin dan charge Muhyiddin ni dengan salah guna kuasa dan rasuah melibatkan Yayasan Al-Bukhari. Tapi sekarang orang Melayu, orang Islam nampak yang Yayasan Al-Bukhari ni ditindas oleh Menteri Kewangan DAP, dan sebab dia ditindas ialah kerana aktiviti dia, kegiatan dia melibatkan Islam. Dan kalau tax exemption Yayasan Al-Bukhari ni tak wajar diberi, salah dari segi undang-undang memberi mereka tax exemption, oleh kerana itulah Muhyiddin perlu ditangkap dan di-charge. Bermaknanya orang yang mula-mula meluluskan tax exemption lama sebelum tahun 2018 apabila ianya dibatal telah juga melakukan satu kesalahan. Dan kerja Muhyiddin Yassin ni bukan untuk meluluskan. Kerja dia ialah bila dia terima permohonan untuk kembalikan, restore the tax exemption status, dia pas kepada jabatan atau departmen berkenaan untuk mereka siasat dan ambil tindakan. Dan tindakan itu tidak diarah oleh Muhyiddin. So, I think Pakatan Harapan sedar that this issue yang telah ditimbulkan oleh mereka yang tangkap dan charge Muhyiddin. Dan sekarang perkara ni menimbulkan 10 soalan yang hari ini Pakatan Harapan ataupun Perdana Menteri Pakatan Harapan perlu jawab. Tetapi jawapan Anwar Ibrahim di dalam Parlimen ialah hanya menafikan yang Lim Guan Eng yang membatalkan tax exemption, bukan Lim Guan Eng yang membatalkan. Jadi bermaknanya Muhyiddin ni bohong. Muhyiddin ni kata Menteri Kewangan Lim Guan Eng dulu yang membatalkan. No. So kalau bukan Lim Guan Eng, sepertilah Anwar bercakap, siapa yang telah membatalkan pada tahun 2018 apabila Kerajaan Pakatan Harapan ambil alih dan Lim Guan Eng dilantik sebagai Menteri Kewangan. So if it's not Lim Guan Eng, who was it? Kerana apa dibatal? In the first place, why was it cancel? Dan kalau cancel kerana salah, siapa yang sebelum 2018 meluluskan dan telah melakukan kesalahan?